Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan lihat subtopik 4.2 iaitu sistem pembiakan manusia. Okay, jika pada subtopik 4.1 kamu telah diperkenalkan tentang pembiakan seks dan juga pembiakan seks. So, kamu telah dapat membezakanlah apakah pembiakan seks dan apakah itu pembiakan aseks. Okay, dan juga organisma-organisma yang terlibat di dalam kedua-dua jenis pembiakan tersebut. Jadi dalam subtopik kali ini kita akan lihat dengan lebih detail sistem pembiakan dalam manusia lah. Okay. Okay, seperti mana yang kamu sudah maklum, okay, manusia tergolong dalam sistem pembiakan seks lah. Okay, jenis sistem pembiakan seks. Okay. Dan kamu juga tahu disebabkan kita ada dua jantina, jadi kita akan ada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan bagi perempuan. Okay, ada dua jenis sistem pembiakan lah. Okay, yang mana kedua-dua sistem ini adalah sangat penting. Okay, dan pasangan yang tidak berjaya melahirkan zuriat bermakna salah satu daripada sistem tersebut rosak ataupun kedua-duanya rosak lah ataupun gagal berfungsi. Okay, so kena faham lah. Untuk melahirkan zuriat, kedua-dua sistem tu perlulah berfungsi. Okay. So ini cikgu snap ataupun cikgu crop direct daripada buku teks kamu. Okay, tentang sistem pembiakan lelaki, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. So akan ada pelbagai label lah, bermula dengan pundi kencing, vesicle semen, kelenjar prostat, ductus sperma, urethra, skrotum, testis dan juga zakar lah. Okay. Maksud ductus ni adalah laluan lah ataupun macam satu aliran lah. So dinamakan ductus. Okay, ductus. So ini adalah fungsi bagi setiap bahagian yang dilabel. Okay, sebagai contoh, vesicle semen, dia akan merembeskan bendali lah. Yang mana dalam bendali itu akan ada nutrien dan juga sperma. Okay. Sama juga dengan bahagian urethra, yang mana bahagian ni adalah bahagian yang sama yang mengeluarkan sperma dan juga air kencing. Okay, dia melalui salur yang sama lah. Manakala ductus sperma tadi tu, dia akan menyalurkan sperma dari testis ke urethra. Okay, yang mana bahagian zakar pula memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Skrotum ni adalah untuk memegang dan melindungi testis, bahagian kulit tu lah. Testis pula yang di bahagian dalam skrotum tu dia adalah tempat untuk menghasilkan gamit jantan ataupun nama pendek dia sperma lah. Dan akan ada kelenjar prostat yang mana dia akan menghasilkan cecair yang berkhasiat dan akan melindungi sel sperma. Okay. So, ini pula adalah sistem pembiakan bagi wanita, okay, bahagian hadapan dan juga bahagian sisi. Okay, kita akan ada tiub falopio, kita akan ada ovari, uterus, cervix dan juga faraj. Okay. So ini adalah fungsi bagi setiap bahagian-bahagian dalam struktur pembiakan bagi wanita lah. Okay. Tiub falopio tu adalah di mana tempat persenyawaan berlakulah di antara sperma dan juga ovum. Manakala ovari tu, bahagian hujung tu adalah tempat di mana penghasilan ovum berlakulah. Kalau dekat lelaki, dekat testis. Okay. Uterus pula adalah tempat embrio berkembang dan membesar ataupun uterus bahasa pasalnya kita panggil rahim. Okay, bahagian cervix pula mengeluarkan mucus ataupun macam hingus lah, ataupun bendali untuk memudahkan sperma berenang. Dan bahagian faraj pula adalah menerima sperma dan menjadi saluran apabila bayi dilahirkan. Okay, ada beberapa bahagian yang kamu kena ingat lah. Okey, baiklah. Ketika akil balik, manusia, lelaki ataupun wanita akan melalui beberapa perubahan lah. Okay, ini disebabkan oleh perembesan hormon dan sebagainya. Okay, apa maksud akil balik? Akil balik bermaksud di mana kalau dari sudut sains lah, dia bermaksud apabila sistem pembiakan mula menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Maknanya apabila sistem, contohnya kalau sistem pembiakan lelaki telah mula menghasilkan sperma, pada ketika itu dari sudut sains, individu tersebut telah mencapai akil balik lah. Kerana apa? Kerana sistem pembiakan dia telah boleh menghasilkan sel pembiakan. Okay. Disebabkan kita tak nampak bila sel pembiakan itu dihasilkan, jadi kebiasaannya perubahan fizikal kita akan dapat perhatikanlah apabila seseorang itu telah akil balik. Okay. Biasanya remaja yang telah akil balik ni dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak lah. Sama ada emosi, fizikal ataupun fisiologi. Okay, kebiasaannya lelaki akan mencapai akil balik dalam tempoh lebih kurang 14 ke 17 tahun.
Manakala perempuan pula akan lebih awal dari antara 10 hingga 12 tahun. Adakah semua orang dalam range umur yang begitu? Tidak semestinya. Tapi kebiasaannya dalam tempoh masa umur begitulah. Okey. Okey, bagi lelaki yang akil balik, biasanya suara akan berubah. Seperti suara larynx tu akan membesar, menyebabkan suara akan menjadi semakin garau lah. Kemudian akan tumbuh misai dan janggut. Dan akan ada bulu-bulu yang akan tumbuh di muka kan, pada ketiak dan pada bahagian dada. Okey. Dan dari sudut organ pembiakan, testis akan mula menghasilkan sperma. Okay, dan akan ada bulu tumbuh di bahagian sulit. Dan juga zakar dan skrotum tu akan mula membesar lah. Okay, tu bila lelaki tersebut telah akil balik. Bagi perempuan pula, perempuan yang akil balik akan ada perubahan dari segi badan lah. Di mana bahagian dada akan membesar, kan? Bahagian punggung akan mula padat dan lebar. Akan ada bulu tumbuh di bahagian ketiak. Sama juga dengan lelaki pada bahagian organ pembiakan, ovari ataupun ovari akan menghasilkan ovum lah. Okey. Akan ada bulu akan tumbuh di bahagian sulit dan akan bermulanya kitaran head yang mana kita akan belajar dalam subtopik seterusnya. Okey. So ini adalah antara benda-benda yang akan berlaku apabila perempuan tersebut telah akil balik. Okey. So perbandingan di antara gamit jantan dan gamit betina, sel pembiakan lelaki dan juga sel pembiakan perempuan lah. Okay, untuk pengetahuan, sperma ialah sel yang paling kecil dalam badan lelaki yang mana dia berbentuk seperti berudu. Manakala perbandingannya ovum pula adalah sel yang paling besar yang akan dihasilkan di dalam badan seorang perempuan lah. Itu perbandingan yang pertama. Okay. So ini adalah gambar rajah tentang sperma dan juga ovum. Kalau lihat sperma ini berbentuk seperti berudu lah. Dia akan ada kepala di mana dalam kepala itu akan ada nukleus ataupun maklumat daripada individu tersebut. Dan dia akan ada bahagian tengah dan juga dia akan ada ekor lah. Yang akan membantu sel ini untuk berenang. Okay. Jika kita lihat ovum, dia juga ada nukleus, dia berbentuk bulat. Okay. Dia dalam tu akan ada cytoplasma juga, dia akan ada membran sel dan di luar ovum tu akan ada lapisan jeli yang akan melindungi sel tersebut. Okay. Okey, dalam nukleus tu akan ada maklumat ataupun pewarisan yang akan diturunkan kepada zuriat ataupun anak yang baru. Okey. Ekosperma tu kalau kamu lihat tu dia membantu sperma bergerak lah dan akan berenang melalui faraj, uterus dan seterusnya akan naik ke tiub falopio dalam sistem pembiakan perempuan. Okey. Untuk manusia yang normal, jumlah sperma yang dihasilkan adalah 60 juta setiap sentimeter padu. So banyaklah sel yang dihasilkan. Okey. Ovum pula dia berbentuk seakan-akan sfera dan berdiameter paling besarlah sehingga kira-kira 0.1 mm. Okey. Seperti juga sperma, di dalam nukleus ovum juga mengandungi maklumat genetik, maklumat individu tersebutlah dan juga pewarisan yang akan diturunkan kepada anaknya. Okey. Ovum tidak boleh bergerak dengan sendiri. Okey, ovum dia tidak boleh bergerak dengan sendiri. Dan kebiasaannya hanya satu ovum dihasilkan pada setiap bulan bagi perempuan yang normal lah. Okey. So ovum ni dia boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari. Manakala sperma ni dia boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari lah. Okay. Dan ini adalah carta peta minda tentang persamaan dan juga perbandingan di antara sperma iaitu sel pembiakan lelaki dan juga ovum sel pembiakan perempuan. Okay. Persamaan di antara kedua-dua sel ini adalah kedua-duanya membawa maklumat genetik. Membawa maklumat lah rambut lurus, mata berwarna hitam, kan, kulit berwarna putih dan sebagainya lah. Dan sperma dan ovum ni kedua-duanya adalah merupakan sel pembiakan lah, sel pembiakan bagi pembiakan seks. Okay. So perbezaannya yang pertama, sperma boleh bergerak, ovum tidak boleh bergerak. Okay, sperma dihasilkan oleh testis, ovum pula dihasilkan oleh ovari. Sperma ini merupakan gamit jantan, ovum ini merupakan gamit betina. Sperma ini merupakan sel yang terkecil di dalam badan lelaki, manakala ovum ini merupakan sel yang terbesar di dalam badan perempuan. So perbandingannya agak jelas lah. Okay. Jadi dalam subtopik ni, kita telah tamat subtopik 4.2, sistem pembiakan
manusia. Jadi dalam subtopik ini kamu telah diperkenalkan dengan dua sistem pembiakan, iaitu sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Akan ada beberapa bahagian yang kamu kena ambil tahu dan kedudukan dan juga fungsinya. Okey, dan akhirnya kamu diperkenalkan dengan persamaan dan juga perbezaan di antara kedua-dua sel pembiakan tersebut. Okey. Cikgu harap semua faham dengan pembelajaran kali ini. Subtopik 4.2 kita akan jumpa dalam subtopik seterusnya dalam video seterusnya. Cikgu harap semua faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.